Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Carabao Cup dan beberapa keputusan lain di sekitar Eropah yang berlangsung pada awal pagi tadi. Luton tewas 1-0 kepada pasukan Exeter. Pasukan Wolves tewas 3-2 kepada pasukan Ipswich. Burnley mudah menang pasukan Salford 4-0. Manchester United meneruskan momentum kemenangan mereka dengan menewaskan pasukan Crystal Palace 3-0. Sementara itu di La Liga Spanyol, Sevilla mudah menewaskan pasukan Almeria 5-1. Barcelona seri 2-2 dengan pasukan Real Mallorca. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A, Juventus menang tipis 1-0 ke atas pasukan Leeds. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Kita lihat dulu perkembangan bola sepak di arena tempatan. Jurulatih daripada Spanyol bakal bimbing skuad B23 negara ke Piala Asia. Penolong jurulatih skuad B23 negara, Joan Torres Garrido, kini menjadi pilihan utama sebagai pengganti jurulatih sebelum ini yang meletakkan jawatan iaitu A. Alvarezan. Ini sekaligus mengesahkan perkabaran yang betul kencang di mana seorang jurulatih import akan dipilih untuk membimbing skuad Harimau Muda untuk aksi Piala Asia B23 tahun hadapan. Pemilihannya pada ketika ini dilihat lebih realistik, memandangkan dia sudah berada bersama dengan skuad bawah 23 tahun negara sejak September tahun lalu. Garrido yang baru berusia 43 tahun, mempunyai lesen kejurulatihan UEFA Kelas A dan memiliki pengalaman kejurulatihan di negara asalnya iaitu Spanyol. Sebelum ini, dia pernah menjadi ketua unit remaja profesional B23 untuk pasukan Granada CF dan juga menjadi peninjau bakat untuk pasukan Barcelona bagi wilayah Catalunya. Adakah Keisuke Honda akan bermain di Malaysia? Bekas jurulatih pasukan Kemboja, Keisuke Honda, memberikan bayangan kepada rakyat Malaysia di mana mereka berpeluang untuk menyaksikan aksi pemain terbaik Jepun itu tidak lama lagi. Bintang Piala Dunia Jepun tahun 2010 itu membuatkan ramai pihak tertanya-tanya selepas dia mengeluarkan kenyataan yang dia telah hadir ke Malaysia. Walaupun tujuan sebenarnya ke Malaysia agak kurang jelas, jurulatih muda berusia 37 tahun itu teruja untuk bertemu dengan kenalan baru di Malaysia. Dia juga ada memberikan bayangan yang dia mahu beraksi di Malaysia sekiranya diberikan peluang yang membuatkan ramai semakin tertanya-tanya kepada status sebenar beliau berada di tanah air. Dia telah berkhidmat sebagai jurulatih untuk pasukan Kemboja bermula pada tahun 2018 hingga tahun 2023 dan sepanjang karirnya bersama dengan pasukan senior Jepun, Honda telah meledak 37 gol dalam lebih daripada 100 penampilan. Kita ke perkembangan Liga di Eropah pula. Manchester United kembali kepada tahap prestasi sebenar. Manchester United yang menurunkan kesebelasan utama skuad mereka untuk menyingkirkan pasukan Crystal Palace 3-0 dalam aksi pusingan ketiga saingan Carabao Cup awal pagi tadi. Manchester United yang sebelum ini menang 1-0 ke atas pasukan Burnley turun dengan momentum terbaik untuk meneruskan lagi kemarahan mereka dalam kejohanan tersebut. United berjaya memecahkan kebutuhan pada minit ke-21 menerusi pemain muda mereka iaitu Alejandro Garnacho. Casemiro kemudiannya tidak perlu menunggu lama untuk meletakkan United selesa di depan dengan jaringan kedua pada minit ke-27. Anthony Martial yang sebelum ini dikritik hebat akibat daripada persembahan kurang memberasangkannya dalam perlawanan sebelum ini, berjaya mengembalikan semula keyakinannya dengan menyumbat gol ketiga pada minit ke-55 hasil bantuan daripada Casemiro. United akan marah kepusingan seterusnya dan akan sekali lagi bertemu dengan pasukan Crystal Palace tetapi dalam saingan Liga Perdana Inggeris pada hujung minggu nanti. Barcelona gagal luaskan juramata. Barcelona gagal menggunakan kesempatan terbaik mereka untuk memperluaskan lagi juramata apabila hanya sekadar mencetakkan keputusan seri 2-2 dengan pasukan Real Mallorca pada awal pagi tadi. Mereka turun selaku pasukan pelawat dipaksa bekerja keras dalam perlawanan ini apabila dua kali ketinggalan. Mallorca berjaya menjadikan gol seawal minit ke-8 menerusi Vedat Muriqi. Barcelona perlu menanti sehingga minit ke-41 untuk menyamakan kedudukan melalui Rafinha sebelum Mallorca kembali berada di depan hasil jaringan daripada Abdul Pras. Sebaik saja sebelum separuh masa pertama tamat, Barcelona terus mengasah kubu Mallorca pada separuh masa kedua dan hasilnya gol penyamaan melalui Fermin Lopez pada minit ke-75. Mereka meneruskan lagi usaha untuk mencari gol kemenangan tetapi tindakan penjudah yang kurang baik menggagalkan usaha mereka dan juga keputusan 2-2 itu kekal sehingga tamat perlawanan. Barcelona kini hanya satu mata di depan pasukan Girona yang berada di tangga kedua dengan mengumpul 16 mata. Juventus kembali bangkit daripada kekalahan.
Juventus yang tewas 4-2 kepada pasukan Sassuolo sebelum ini kembali menemui rentak kemenangan mereka selepas berjaya menewaskan pasukan Lille 1-0 pada awal pagi tadi. Mereka bagaimanapun perlu menanti sehingga minit ke-57 untuk menjadikan gol melalui Arkadiusz Milik, hasil bantuan daripada Adrian Rabiot. Dengan kemenangan ini, mereka berjaya naik ke tangga kedua liga mengatasi pasukan AC Milan, tetapi sudah bermain lebih satu perlawanan. Mereka mempunyai sedikit kelebihan berbanding beberapa pesaing hebat mereka dalam Serie A kerana mereka tidak bermain di peringkat Eropah. Peluang sebegini sudah pasti akan digunakan sebaik mungkin oleh Max Allegri untuk memastikan semua anak buahnya berehat dengan cukup dan sentiasa berada dalam kondisi yang terbaik sebelum bermain dalam satu perlawanan. Berada dengan Chelsea tidak sesukar semasa berada dengan Southampton dan juga pasukan Spurs, kata Pochettino. Pengendali pasukan Chelsea, Mauricio Pochettino, berpendapat yang tugasnya di Chelsea kali ini tidak sesukar semasa dia berada di Southampton dan juga pasukan Spurs sebelum ini. Dia tidak menafikan yang dia sedang berada di bawah tekanan, tetapi tidaklah sehebat seperti mana yang dilaporkan oleh media-media di England. Beliau dilihat sebagai seorang yang sangat berjaya ketika bersama dengan pasukan Southampton dan juga pasukan Spurs kerana berjaya menaikkan nama dua pasukan ini walaupun dengan kekangan bajet dan menggunakan pemain yang sedia ada sahaja. Dengan Chelsea, dia tidak perlu risau dengan pembelanjaan kelab kerana mereka setakat ini sudah berbelanja lebih daripada 1 bilion tetapi masih belum mencapai KPI yang dimahukan oleh para peminat mereka. Dia juga memperjelaskan situasi sebenar dalam pasukan di mana keadaan semakin baik, cuma dia perlu memperbaiki masalah mereka yang kurang efektif bila berada di hadapan gol. Perancangan sedang dijalankan dengan baik dan dia berharap semua pihak dapat memberikan masa untuknya membuktikan segala proses yang dia sedang lakukan. Anthony akan kembali ke England. Pemain sayap Manchester United, Anthony, dilaporkan akan kembali ke England untuk bertemu dengan pihak polis bagi meneruskan siasatan mengenai kesalahan mencederakan bekas teman wanitanya sebelum ini. Dia yang sebelum ini berada di Sao Paulo untuk menyelesaikan masalahnya di sana, kini dilihat akan kembali untuk bekerjasama dengan pihak polis di England dalam usaha untuknya membersihkan kembali namanya. Dia juga sudah memperjelaskan situasi sebenar melalui temu ramah di TV ketika di Brazil, di mana dia akan tampil untuk membuktikan segala tuduhan yang dikenakan kepadanya adalah tidak benar sama sekali. Presiden La Liga yakin Kylian Mbappe akan bermain di Sepanyol pada musim hadapan. Presiden La Liga, Javier Tebas, yakin pada bintang pasukan Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe akan bermain di La Liga pada musim hadapan. Kylian Mbappe pada ketika ini masih mempunyai kontrak sehingga Jun 2024 dan pasukan Paris Saint-Germain sedang dalam usaha untuk melanjutkan lagi kontraknya bersama gegasi pasukan Perancis itu. Javier Tebas juga memberikan gambaran peratusan yang agak tinggi, iaitu sekitar 70% hingga 80% untuk Mbappe datang ke Sepanyol. Mbappe sebenarnya sudah lama diperhatikan oleh Real Madrid, iaitu sejak musim 2016-2017 lagi, iaitu ketika dia berjaya mencetak nama bersama dengan pasukan Monaco. Tetapi dia mengambil keputusan untuk menyertai pasukan Paris Saint-Germain. Beberapa musim kemudian, Mbappe begitu hampir untuk menyertai pasukan Real Madrid pada musim lalu, tetapi tidak dibenarkan oleh pasukan PSG. Real Madrid akan kembali menuntut hak mereka pada musim panas depan, dengan perjanjian secara lisan dikatakan sudah pun dipersetujui oleh kedua pihak dan ianya akan bergantung kepada keputusan pasukan PSG. Aston Villa yakin lanjutkan kontrak Ollie Watkins. Aston Villa dilaporkan yakin untuk melanjutkan lagi kontrak penyerang utama mereka, iaitu Ollie Watkins. Watkins mempunyai baki kontrak kurang daripada 2 tahun lagi bersama dengan pasukan Villa, dengan dia kini sedang menikmati kejayaan di bawah kendalian pengurus Unai Emery. Pengaruh yang ada pada Emery dijangka akan memudahkan lagi Aston Villa untuk mereka yakinkan Watkins untuk terus berkhidmat dengan mereka selama yang mungkin. Arsenal berminat untuk dapatkan Ivan Toney. Arsenal dilaporkan akan cuba mendapatkan penyerang pasukan Brentford, Ivan Toney, pada Januari ini. Brentford percaya yang mereka akan mendapatkan sekitar 60 juta pound untuk pemain itu nanti. Adakah Luka Modric akan ke pasukan Inter Miami? Luka Modric dijangka akan melakukan kejutan dengan berhijrah ke pasukan Inter Miami pada bulan Januari nanti. Jika benar itu berlaku, dia akan menyertai Lionel Messi, Jordi Alba dan juga Sergio Busquets yang lebih awal lagi sudah berada di sana. Marco Correa akan tinggalkan pasukan Chelsea. Marco Correa diberitakan akan meninggalkan pasukan Chelsea pada Januari nanti selepas kecewa dengan masa permainannya yang semakin berkurang dalam musim ini. Dia bukan lagi pemain pilihan utama semenjak kemasukan Pochettino ke Stamford Bridge, dengan Real Madrid sedang meninjau situasi semasa dia pada ketika ini. Xabi Alonso dijangka akan menggantikan Carlo Ancelotti. Xabi Alonso disebut-sebut bakal menggantikan Carlo Ancelotti sebagai pengurus baru pasukan Real Madrid sekiranya dan mengambil keputusan untuk melepaskan jawatan tersebut nanti.
Xabi yang kini sedang mengendalikan pasukan Bayer Leverkusen dilihat berada dalam landasan yang tepat untuk mengembalikan zaman kegemilangan pasukan itu sebelum ini. Spurs sedia lepaskan Giovanni Lo Celso. Spurs meletakkan tanda harga sebanyak 13 juta pound kepada mana-mana pasukan yang berminat untuk mendapatkan pemain tengah mereka, iaitu Giovanni Lo Celso. Dia dilihat sudah semakin kerap untuk memanaskan baku simpanan dan situasi itu sudah pasti kurang digemari oleh kebanyakan pemain profesional. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.